Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih hadir lagi ke dalam Radio 12 Malam bertemu dengan saya Angah. Baik, sebelum saya teruskan kisah daripada Tok Awang di sini saya dapat tahu ada satu followers kita, kawan kita. Dia ada, rupanya dia pengidap kanser. Ada kanser lah, saya nak sebut pun saya tak ingat dah tu. Tapi kanser wanita lah. Saya harap dan kawan-kawan kita ni semua dapat mendoakan semoga diangkatkan kesakitan, diberikan kesembuhan kepada beliau. Kita doakan, mana tahu daripada ramai-ramai kita ni ada yang melekat doanya, insyaAllah dimakbulkan. Di mana beliau juga adalah seorang yang setia mendengar kisah-kisah yang telah saya uploadkan kepada Mas Tura. Semoga awak sihat, hendaknya diangkat kesakitan tu ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak nak ngoceh terlalu panjang lagi. Tak ada isu apa yang perlu dibangkitkan. Kita akan teruskan dengan kisah daripada Tok Awang episod yang ke-112. Dan kalau saya sempat untuk teruskan episod yang seterusnya lagi, saya akan teruskan. Kita mulakan dengan Berkelahi dengan Puaka Hutan. Setelah diberitahu mengenai sudah beberapa hari Mak Tipin terkejang, saya terpaksa juga balik ke kampung Menjengah. Memang terburu-buru Bahadin mendesak emaknya supaya segera membawa ayahnya ke hospital. Tetapi Uda Lipah tetap berkeras. Biarlah berkumpul anak-anak semuanya membacakan Yasin sahaja. Disebabkan tidak pernah Mak Tipin sakit sampai terkejang tidak sedarkan diri. Lainlah kalau dia sakit disebabkan anak-anaknya menderita sakit. Memang Uda Lipah percaya suaminya tidak mengidap apa-apa penyakit. Dia sekadar memindahkan penyakit yang dihidapi oleh anaknya kepada dirinya sendiri. Tetapi dalam masa sama, Mak Tipin terkejang sakit sedangkan tiada seorang pun anak-anaknya yang terkejang. Sudah tentu suaminya itu benar-benar menanggung kesakitan. Baiklah, antara percaya ataupun tidak, sebenarnya saya pun tak pasti. Tapi kalau anak saya demam, selalunya kalau dah teruk sangat saya akan transferkan. Saya akan buat, maksudnya macam kita yakin minta bahawa penyakit itu, demam itu kita serap ke badan kita. Selalunya alhamdulillah menjadi. Cuma sekarang ni saya tak berapa mahir lagi, sedang mencuba menarik kesakitan tu untuk dilepaskan kepada dalam 20 ke 30 pokok. Kalau ke semua pokok itu mati, okey lah. Tapi yang saya tengok ada 2-3 pokok je yang mati. Maknanya saya belum mahir lagi. Wallahualam, masih lagi mencuba-cuba. Baik, kita teruskan. Lainlah kalau dia sakit disebabkan anak-anaknya menderita. Oh, ni saya terulang balik ni. Sebab itu Uda Lipah berkeras tidak mahu terburu-buru Mak Tipin dibawa ke hospital. Apabila Bahadin balik ke kampung pun, Uda Lipah tetap bertahan supaya Mak Tipin tidak dibawa ke hospital untuk mendapat rawatan. Dia dapat mengagak tentu suaminya bukan mengalami sakit biasa yang boleh mendapat rawatan di hospital. Apabila ayah saya diberitahu mengenai penyakit yang dihidapi oleh Mak Tipin, segera dia menyuruh Bahadin memberitahu saya. Setidak-tidaknya saya dapat juga menatap wajah sepupu saya itu sekiranya berlaku hukum Allah, dan Mak Tipin menutup mata rapat-rapat. Tentulah tidak terkilan saya sekiranya sudah dapat menatap mukanya sebelum dia meninggal dunia. Kenapa kamu tak bawa dia pergi ke hospital? Gerutu saya sebab saja menerima panggilan telefon dari Bahadin. Mak yang berkeras tak benarkan Pak Ngah, sahut Bahadin menahan sebab di dada. Kenapa yang kamu ikutkan sangat cakapnya? Ini kan perkara sakit, ujar saya sengaja menyuruh Bahadin membawa ayahnya ke hospital. Bahadin tidak menyahut.
Memang dia serba salah juga mahu berkeras setelah emaknya tidak mahu ayahnya dibawa ke hospital. Dia tidak boleh membuat keputusan sendiri kerana adik-beradik yang lain juga perlu memberikan buah fikiran masing-masing. Tentu mereka semua tidak mahu menyinggung perasaan emaknya yang tetap bertahan tidak mahu membawa ayah mereka mendapatkan rawatan ke hospital. Semasa saya sampai di rumah Mak Tipin, dia masih terkejang di tengah rumah dihadap oleh kaum keluarga. Tidak siapa pun berani membantah keputusan Udalipah supaya Mak Tipin tidak dihantar ke hospital. Sia-sia saja menghantar Mak Tipin ke hospital sekiranya dia dalam keadaannya nazak. Memang Udalipah sendiri tidak tahu bagaimana Mak Tipin mengalami kejadian tiba-tiba saja tidak sedarkan diri. Selepas makan tengah hari, dia sekadar memberitahu Udalipah mahu bersiar-siar menikmati hembusan angin di sekeliling rumahnya. Kemudian dia masuk ke rumah untuk tunaikan solat zuhur. Selesai saja solat, lantas dia memberitahu Udalipah yang dia mahu tidur sekejap. Dia juga tak benarkan Udalipah kejutkan dia sekiranya dia lama tertidur sampai ke petang. Apabila Mak Tipin tidak juga bangun selepas masuk waktu maghrib, mulalah perasaan Udalipah berdetak. Beberapa kali dikejutkan, dia merasakan seluruh tubuh Mak Tipin sejuk, tidak bergerak sekalipun nafasnya masih mengombak-ombak di dada. Macam mana dengan pandangan Angah? Udalipah menatap muka saya dalam keadaan yang cemas. Entahlah. Saya pun tak dapat agak ni. Beritahu saya memandang ayah saya yang membacakan Yasin di sisinya. Tunggulah ayah habis baca Yasin ya. Kita bincang dulu. Jelas saya supaya Udalipah bersabar menunggu sehingga ayah saya selesai membacakan Yasin. Kalau Angah boleh buat, apa salahnya buatkan dulu? Lantas emak saya mendesak disebabkan dia sendiri sudah tidak sabar lagi dengan keadaan Mak Tipin yang terkejang sejak beberapa hari. Agaknya dia tunggu Angah tu. Adik saya Lebay Mak Arif sengaja bergurau. Dalam keadaan seisi keluarga menghadapi suasana cemas pun dia masih juga mahu bergurau. Kamu ni Lebay, janganlah nak bergurau aja. Segera emak saya mendengus dengan sikap adik saya yang tidak pernah cemas apa-apa. Tahu sangat dia dengan sikap Lebay Mak Arif. Hanya sekadar tersengit-sengit saja sekalipun anaknya mengidap angin pasang sampai bahagian kemaluannya membengkak. Puas didesak oleh mak saya supaya dihantar ke hospital biar dibedah. Lebay Mak Arif tersengit-sengit sahaja. Cukuplah padanya doakan sahaja setiap kali selesai solat. Apabila angin pasang tidak mengganggu, memang anaknya leka bermain. Tetapi tatkala gangguannya menjadi-jadi sampai membengkak bahagian kemaluan anaknya, akan terjerit-jerit menangis kesakitan. Setelah anaknya terkaku akibat menahan kesakitan, barulah Lebay Mak Arif membawa anaknya ke hospital. Memang terpaksa dibedah juga supaya gangguan angin pasang itu tidak berterusan. Lebay Mak Arif tetap tersengih-sengih sahaja apabila disindir oleh emak saya setelah anaknya sembuh betul. Hospital tu ikhtiar je mak. Yang menyembuhkannya kan tetap Allah, sahut Lebay Mak Arif. Kalau emak saya ungkit-ungkit pasal keengganan dia menghantar anaknya mendapatkan rawatan di hospital. Tetapi ayah saya ingatkan emak saya supaya tidak diungkit sangat mengenai sikap Lebay Mak Arif. Sudah beberapa kali ayah saya cam sangatlah apabila Lebay Mak Arif buat kenduri. Emak saya bimbang mengenai masakan yang tidak mencukupi. Lebay Mak Arif sediakan masakan untuk dihidangkan untuk beberapa orang sahaja. Semasa kenduri bermula, emak saya melihat terlalu ramai orang yang dijemput. Bukan setakat di serambi luar saja penuh terasap sampai ke hujung. Di bahagian tengah rumah juga jiran-jiran perempuan memenuhi ruang hingga santak ke dapur. Apalagi anak-anak kecil yang ramai berhimpit-himpit. Lebay Mak Arif tidak bimbang apa-apa sekalipun ramai tetamu yang datang. Tatkala hidangan dikeluarkan, memang makanan mencukupi. Malah berlebihan pula hingga boleh dikirimkan buat bekal mereka balik ke rumah masing-masing. Sebab itu ayah saya tak peduli sangat mengenai sikap adik saya Lebay Mak Arif tu. Kalau dia mengidap demam berpanjangan pun, Lebay Mak Arif tidak akan jejak kaki ke hospital. Dia sekadar mendoakan air yang dibubuhkan 3 butir garam kasar dengan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Memang emak saya sendiri merasa pelik dengan sikap Lebay Mak Arif yang tidak pernah merasa cemas apa-apa. Semua musibah yang menimpa keluarga dianggapnya tidak penting sangat.
Dalam saat Mak Tipin terkejang pun, Lebay Mak Arif sengaja mahu mengusik saya disebabkan terlambat datang menjengah. "Angah pula lah bacakan Yasin," ayah saya mendesak. Setelah dia selesai membacakan surah Yasin, saya mengangguk perlahan. Setelah merenung muka Mak Tipin yang pucat, segera saya meletakkan tapak tangan pada ubun-ubunnya. Tidak terasa pun denyut pada ubun-ubunnya seperti bayi kecil yang baru lahir. Sekiranya ubun-ubunnya ikut sama mengombak, lazimnya mengikut pengalaman saya, memang tidak perlukan lagi dibuat apa-apa ikhtiar. Tubuh Mak Tipin memang sejuk kaku disebabkan sudah beberapa hari terkejang. Tetapi perkara urusan Allah sukar mahu diberitahu kepada sesiapa. Sekiranya saya berkeras mahu berikhtiar untuk dihantar Mak Tipin ke hospital, manalah tahu dia akan menghembuskan nafas juga. Tentu mereka akan menuduh saya sengaja berdalih disebabkan Mak Tipin sudah tidak dapat dipulihkan lagi. Sebab itulah saya juga tidak mahu mendesak supaya dihantar ke hospital. Bimbang juga kalau Uda Lipah menyalahkan saya sekiranya Mak Tipin tidak sempat sampai ke hospital. Kita bacakan Yasin yang Bahadin berbisik dalam keadaan rusuh tidak ketahuan. Saya mengangguk, kemudian berpaling pada Lebay Mak Arif. Tetapi Lebay Mak Arif tersengih-sengih saja seolah-olah mengejek Bahadin yang terlalu gelisah. Kamu pun bacakanlah Yasin tu, Lebay. Emak saya segera mencuit kepala lutut Lebay Mak Arif yang sejak datang ke situ tidak berikhtiar apa-apa. Apa sangat dengan Mak Tipin yang terkejang, sedangkan isterinya mengidap sakit kepala sampai terkancing gigi pun dia tetap tidak cemas. Lebay Mak Arif ni tak peduli sangat mengenai ikhtiar mahu mengubati, kerana berdoa juga adalah satu ikhtiar yang sudah dilakukannya. Memang saya juga tidak harapkan Lebay Mak Arif dalam saat demikian. Sama ada dia mahu ikut sama membacakan Yasin atau tidak bukanlah penting sangat. Hanya saya tidak tahu sama ada Mak Tipin mengidap penyakit ataupun tengah nazak. Dalam keadaan serba salah itu, tiba-tiba saja saya bacakan doa. Di sini ada doanya. Sebaik saja saya melihat jauh ke dalam matanya, Mak Tipin tersenyum. Dia bersila rapat di tengah lingkaran cahaya putih dengan gema zikir yang bergaung hingga ke udara. Tidak dapat saya mau mengagak sama ada dia terkejang. Baik, maafkan saya terpaksa ulang balik sebab tadi ada panggilan masuk. Minta maaf. Sebaik saja saya melihat jauh ke dalam matanya, Mak Tipin tersenyum. Dia bersila rapat di tengah lingkaran putih dengan gema zikir yang bergaung hingga ke udara. Tidak dapat saya mau mengagak sama ada dia terkejang sakit atau menghadapi saat yang amat payah. Lainlah Tok Haji yang sentiasa tenang tatkala ayah saya terkejang setelah ditemui tidak sedarkan diri di bawah rumpun buluh. Apabila ujarannya renyah turun tidak bertangguh, ayah saya berteduh di bawah rumpun buluh sementara menunggu kawannya iaitu Pawang Mat Kub datang ke situ. Memang dia membantu kawannya itu mengaut pasir sungai setelah diupah oleh kontraktor membina empangan. 3 hari berturut-turut dia bersama Pawang Mat Kub mengorek pasir, tetapi semuanya balik semula ke dasar sungai. Berkali-kali pula empangan yang dibina itu roboh dirempuh banjir tidak menentu. Asal sahaja empangan berkenaan siap, sudah ditentu banjir akan merempuh hingga semuanya roboh.
Terpaksa pula kontraktor membina empangan itu meminta Pawang Mat Kop bersimah kepala kambing. Semenjak disimah oleh Pawang Mat Kop dapat juga bertahan 2-3 tahun. Apabila roboh lagi, dia rempuh banjir, itulah Pawang Mat Kop dijemput. Setelah Pawang Mat Kop membakar kemenyan di sekeliling empangan, dia sendiri cadangkan kepada Ahsun yang menjadi kontraktor supaya pasir di bawah empangan itu dikorek naik ke tebing. Di bawah empangan itu akan dikonkret dengan simen biar tapaknya kukuh. Tentu empangan itu tidak akan roboh lagi sekiranya dikonkret kukuh pada tapaknya. Apabila 3 hari berturut-turut pasir yang dikorek di tebing turun semula ke dasar sungai, Pawang Mat Kop sudah mahu mengalah. Tetapi dia tidak memberitahu ayah saya mengenai keputusannya tidak mahu datang mengorek pasir pada hari berkenaan. Sebab itu ayah saya datang juga ke tempat kerjanya dengan harapan Pawang Mat Kop akan menyusul kemudian. Tatkala dia mengorek pasir di dasar sungai inilah hujan renyai-renyai turun. Disebabkan ayah saya tak peduli sangat dengan apa pun pantang larang Pawang Mat Kop, dia terus juga mengorek pasir di tengah hujan turun renyai-renyai itu. Ketika ini dia juga mendengar deruan air bergaung dari arah hulu. Tidak bertangguh, ayah saya naik ke tebing sungai bertahan di bawah rumpun buluh. Dia terlangah-langah memerhati di sebelah hulu empangan kerana bimbang bah yang akan menyerbu tiba-tiba. Tentu dia akan terperangkap di tengah arus deras sekiranya bah tiba-tiba saja menyerbu dari sebelah hulu. Tetapi lama dia menunggu, bunyi deru air mengombak kuat di sebelah hulu itu tidak juga nampak tolakan air yang menyerbu. Hanya dalam beberapa saat saja, ayah saya melihat batu konkrit empangan itu bergegar kuat seperti dirempuh kayu balak 6-7 pemeluk. Satu-satunya yang tahu mengenai kejadian empangan yang sudah beberapa kali roboh itu hanyalah Ucu Lawi. Memang ayah saya sama-sama berkongsi mengambil upah mengorek pasir di bawah empangan itu. Mereka mengambil upah daripada Pawang Mat Kop yang diberikan oleh kontraktor membina empangan itu. Kerja mengorek pasir secara memborong. Disebabkan Ucu Lawi lambat datang memulakan kerja, ayah saya pergi dahulu ke empangan berkenaan. Semasa Ucu Lawi sampai, dia melihat ayah saya terbaring di bawah rumpun buluh aur tidak bergerak apa-apa. Setelah dilihat oleh Ucu Lawi, keadaan ayah saya bukan sekadar terbaring, tetapi bulu rumahnya memercikkan darah. Tidak bertangguh, dia memanggil beberapa orang penduduk mengusung ayah saya balik ke rumah. Dalam saat ayah saya terkejang itu, memang Pawang Mat Kop juga datang mencengah. Dia tidak berani mengubati kerana Pak Tua Mahat tidak benarkan. Memang Pawang Mat Kop tahu tidak pernah Pak Tua Mahat meminta bantuan sesiapa pun apabila dia sudah sanggup mengubat. Apalagi ayah saya, adik iparnya sendiri. Masakan dia biarkan Pawang Mat Kop bersusah payah. Apabila Tok Haji datang jejak kaki setelah diberitahu mengenai nasib malang yang menimpa ayah saya, dia sendiri tak benarkan Pak Tua Mahat membakar kemenyan. Setelah melihat keadaan ayah saya berdetak juga hatinya kerana dia menuduh tentu anaknya tengah nazak. Tidak bertangguh, dia membacakan Yasin diikuti sama oleh Pak Tua Mahat dan kaum keluarga semua. Sewaktu Tok Haji membacakan Salamun Qaulan min Rabbir Rahim diulangi sampai 16 kali, tersenyum Tok Haji menatap wajah ayah saya yang terkejang laksana mayat dibujurkan. Kemudian perlahan-lahan dia berpaling memandang Nenek Haji lantas menuturkan, biarkan dia dulu. Aku nampak dia tengah mengubat dirinya sendiri. Tak apalah, kita sabar dulu. Tengok sekejap lagi ya. Manalah tahu dia akan buka mata, InsyaAllah. Barulah emak saya ni dan Nenek Haji menghela nafas lega setelah Tok Haji memberitahu demikian. Dia percaya tentu Tok Haji sudah dapat memahami keadaan sebenar yang menyelubungi ayah saya ketika itu. 3 hari dia terkejang, lantas saja ayah saya membuka mata. Lama dia termenung, menggiling-giling perlahan sambil beristighfar. Kenapa kamu ni? Segera Nenek Haji mengusap belakang ayah saya yang duduk memerhati keliling. Maha suci Allah, Subhanallah, keluh ayah saya, lantas meminta emak saya memasakkan bubur. Setelah menjamah bubur, baru ayah saya memberitahu mengenai lembaga besar berkepala botak seolah-olah berenang dari sebelah hulu empangan. Tatkala dia mahu merobohkan empangan berkenaan,
pawang matkop tercegat di udara bertunggang di belakang harimau. Pawang matkop melaung dari udara meminta lembaga besar berkepala botak supaya tidak robohkan empangan berkenaan. Kemudian dia menuding ke arah ayah saya yang terkejang di bawah rumpun buluh aur. Tidak bertangguh, lembaga besar berkepala botak itu terus menerkam ke arah ayah saya. Tetapi ayah saya sudah melompat ke atas tengkuknya. Terpaksa lembaga besar berkepala botak itu menghambur tinggi mahu melemparkan ayah saya. Tetapi cengkaman ayah saya kuat di tengkuknya hingga tidak dapat dilepaskan. Dalam masa yang sama, ayah saya menumbuk kepalanya dengan membacakan. Kat sini ada doa ni 3 kali ayah saya hentakkan penumbuknya ke kepala lembaga berkenaan. Terjerit dia melaung akibat kesakitan. Kepalanya yang botak juga retak bagaikan konkrit simen empangan terpokah akibat dirempuh banjir. Tok Pawang Matkop. Oh, Tok Pawang Matkop. Awak nak bunuh aku ke? Marah benar lembaga besar kepala botak itu tengadah. Pawang matkop yang berlegar di udara dengan menunggang di belakang harimau. Aku dah bagi kamu makan. Pandai-pandailah nak buat macam mana. Sahut pawang matkop dalam suara yang bergetar setelah menyedari lembaga besar berkepala botak itu tidak berpuas hati. Awak ingat aku ni bodoh. Jerkah lembaga berkenaan cuba melepaskan cengkaman tangan ayah saya di tengkuknya. Tengok ni, bukan aku nak makan dia, tapi Bilal Hudni yang nak bunuh aku. Gerutunya mengerang-gerang kuat menanggung beban kesakitan yang tidak terhingga. Serba salah pawang matkop apabila lembaga besar berkepala botak itu terkial-kial mahu melepaskan diri. Belum sempat dia membanting ayah saya ke tanah, sekaligus ayah saya melompat ke tanah. Tidak bertangguh dia mengilas tangan lembaga berkenaan ke belakang dengan membacakan. Baiklah, di sini ada doanya ya. Serentak dengan itu, tubuh lembaga berkenaan retak-retak hingga memancut darah laksana air mencurah dari rekahan empangan yang pecah. Dia jatuh berguling di tanah dengan menggelepar hingga terkinjal-kinjal kaki menendang angin. Pawang Matkop, awak tipu aku ya. Gerutu lembaga itu menghempas-hempas badan terus terjun ke tengah arus sungai. Kenapa yang Bilal Hudni yang awak suruh aku makan? Gemah laungannya mengombak bersama arus sungai yang deras menerjah ke tebing. Sebaik saja lembaga besar berkepala botak itu hilang, tidak bertangguh, ayah saya menundingkan jarinya ke arah pawang matkop di udara. Tersengih-sengih pawang matkop mahu melarikan diri, tetapi harimau tunggangannya terkaku apabila melihat Tok Haji mengelilinginya. Pawang matkop juga menjadi keliru disebabkan beribu-ribu Tok Haji di sekelilingnya macam pagar yang kukuh dan tidak mampu dirempuh. Harimau tunggangan pawang matkop berlegar-legar mahu mencari ruang untuk melepaskan diri. Setiap kali dia mahu melompat, langkahnya akan goyah hingga tersungkur. Terkial-kial harimau berkenaan mahu bangkit semula dengan segala susah payah. Oh, awak nak menganiaya kawan nampaknya ya, Abang Matkop. Lantas ayah saya mengejeknya. Ketika bayangan pawang matkop hilang ditiup angin kencang, ayah saya membuka matanya. Sebab itu masih dalam keadaan letih apabila meminta mak saya masakkan bubur. Belum pun habis ayah saya menjamah bubur nasi yang dihidangkan, Ucu Lawi terjonggol di muka pintu tengah. Ucu Lawi yang beritahu mengenai anak gadis pawang matkop tiba-tiba saja terkejang tidak sedarkan diri semasa membasuh kain di telaga. Belum sempat diusung naik ke rumah, dia mengembuskan nafasnya dengan kepala terlentuk seolah-olah tengkuknya patah. Memang keadaan mati pin sama seperti yang dialami oleh ayah saya tatkala bergelut dengan gangguan syaitan. Tetapi mati pin tidaklah diganggu syaitan apabila dia memberitahu Uda Lipah mahu tidur beberapa jam. Tentu mati pin mempunyai amalan yang tidak dapat saya agak cara dia mengamalkannya. Tak apalah, mati pin ni ada urusan dia sendiri. Lantas saya berpaling memandang ayah saya. Ayah pun pernah mengalami macam tu agaknya, ujar saya ingatkan kejadian yang menimpa ayah saya semasa saya masih lagi dalam bedungan. Ketika mati pin membuka mata, tersenyum dia mengerling ke arah saya. Sekalipun dia tidak bercakap apa-apa, tetapi sengaja dia memberi isyarat supaya saya juga diamkan diri saja.
Memang dia tahu saya dapat memahami kenapa dia terkejang sejak 3 hari laksana mayat yang dibujurkan. Semasa saya masih lagi belajar beberapa tahun sebelum itu, memang Mak Tipin juga pernah terkejang tidak sedarkan diri seperti mayat yang dibujurkan. Memang gelabah juga Pak Tua Mahat setelah diberitahu mengenai kejadian yang menimpa anaknya itu. Apabila Mak Tipin terkejang, lantas saja Pak Tua Mahat ingatkan kejadian dia berburu ayam hutan tatkala anaknya itu masih lagi kecil. Ketika ini Pak Tua Mahat tahu muslihat sebenarnya yang berlaku ke atas diri Mak Tipin. Tetapi setelah Mak Tipin balik belajar dari Patani, Pak Tua Mahat tidak dapat mengagak punca sebenarnya Mak Tipin tiba-tiba saja terkejang macam mayat yang dibujurkan. Kalau diganggu puaka hutan, sudah dicuba oleh Pak Tua Mahat memerangkap lembaga tinggi jelmaan Malim Panjang. Tetapi lembaga itu mengaku di hadapannya bukan bencana puaka hutan. Jelmaan Malim Panjang sendiri akan menanggung padah sekiranya berani mengganggu Mak Tipin seperti pernah berlaku semasa anaknya itu masih lagi kecil. Memang jelmaan Malim Panjang tidak akan mengganggu keluarga Pak Tua Mahat selagi dia boleh menghambat ke mana saja puaka hutan bersembunyi. Setelah dia tidak berupaya memulihkan Mak Tipin, terpaksa juga Pak Tua Mahat beritahu Tok Haji. Sebaik saja Tok Haji melihat keadaan Mak Tipin, dia dapat mengagak anak muda itu bukannya sakit lantar. Mak Tipin tidak bangun tidur selepas dia selesai solat subuh. Hingga santap asar, dia tidak bangun tidur selepas dia selesai solat subuh. Hingga santap asar, dia tidak bangun, terpaksa juga dikejutkan oleh Pak Tua Mahat. Ketika ini dia merasakan tubuh Mak Tipin sejuk laksana mayat sudah dikiamkan. Tak payah diganggu Mak Tipin ni. Tak payah ganggu, beritahu Tok Haji, menyebabkan Pak Tua Mahat serba salah. Masakan Tok Haji mahu membiarkan Mak Tipin terkejang dengan tidak diubat langsung. Perkara ajal maut memanglah ditentukan oleh Allah, tetapi sekiranya terkejang sakit memang wajib diubati. Memang Tok Haji sendiri tidak tahu bagaimana mahu mengubati setelah mendapati Mak Tipin sekadar dilihat terkejang sahaja di tengah rumah. Tetapi Tok Haji dapat melihat Mak Tipin duduk di tengah masjid yang diterangi lampu berkerlipan berzikir sepenuh hati. Masuk saja waktu solat, Mak Tipin akan tunaikan solat penuh khusyuk dengan tidak diganggu sesiapa pun. Puas Tok Haji berkeliling masjid, mahu masuk ke dalam, tetapi dia tidak menemui pintunya. Dia sekadar melihat Mak Tipin bagaikan dikelilingi dinding cermin yang jernih. Beberapa kali Tok Haji memberi salam, tidak dipedulikan langsung oleh Mak Tipin. Hanya sekali-sekala dia menoleh ke arah Tok Haji, tetapi tidak mahu menyambut salam Tok Haji. Setelah puas berkeliling mencari pintu masuk, tidak juga ditemui. Lantas Tok Haji membacakan surah Ad-Duha 10 kali dan berdoa. Di sini ada doanya ya. Ketika ini melihat asap putih berpusar dari tanah hingga dinding cermin masjid terbuka laksana pintu gerbang. Sebaik saja Tok Haji masuk ke ruang masjid, dia terus solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian duduk bersebelahan dengan Mak Tipin yang masih wirid. Disebabkan Mak Tipin tidak pedulikan dia sekalipun duduk di sebelahnya, lantas Tok Haji menepuk bahu lelaki berkenaan. Terasa pada Tok Haji, bau Mak Tipin lembut bagaikan kapas. Di ruang masjid berbau harum dengan pelbagai bau yang menakjubkan. "Di mana kamu sekarang ni Mak Tipin?" bisik Tok Haji setelah lelaki itu berpaling ke arahnya. "Tok Haji jangan bimbang, saya ni di persinggahan sekarang ni, nanti saya balik," beritahu Mak Tipin perlahan di tengah tema zikir di sekeliling masjid. Tetapi dia terkejut juga apabila melihat Tok Haji masuk ke tempat persinggahannya. "Tapi ayah kamu bimbang ni," ujar Tok Haji disebabkan Mak Tipin asyik di situ hingga tidak mahu lagi melangkah keluar. Masakan Mak Tipin mahu meninggalkan ruang masjid yang indah dengan bau-bauan harum semerbak di sekelilingnya. Di situ dia lebih puas berzikir dengan aman kerana tidak ada gangguan langsung. Segalanya sepi dengan bunyi elusan angin diselang-seli oleh kocakan air yang permai. Hingga Tok Haji sendiri tergenang air di pelupuk mata tatkala melihat suasana di dalam masjid yang mengasyikkan dirinya. "Ayah tak perlu bimbang lah Tok Haji," jelas Mak Tipin mengingatkan Tok Haji supaya balik dahulu memberitahu ayahnya. Sebab itulah sukar sangat Tok Haji mahu memberitahu Pak Tua Mahat mengenai Mak Tipin yang dilihat terkejang di tengah rumah itu. Sekalipun Pak Tua Mahat mempercayainya, bagaimana pula dengan keluarga yang lain?
Masing-masing cemas disebabkan semenjak 3 hari Mak Tipin terkejang, keadaannya masih juga belum berubah. Tetapi kejadian Mak Tipin terkejang ketika itu memang tidak sama semasa geruh yang menimpa Pak Tua Mahat berburu ayam hutan. Hanya kesabaran sahaja yang dapat mengatasi cabaran getir yang dilalui oleh Pak Tua Mahat dalam saat demikian. Kalaulah dia mudah marah hingga terburu-buru, belum tentu dia dapat menyelamatkan Mak Tipin. Jiran-jiran sekadar melihat dia memasak di dapur hingga menyiapkan hidangan. Ketika ini hanya Pak Tua Mahat sahaja yang menanggung kesukaran dengan ujian yang perlu ditempuhinya. Siapa pun tidak tahu ketika itu Mak Tipin jauh di atas batu dikelilingi air mendidih panas. Setiap kali Pak Tua Mahat ulurkan buluh untuk dijadikan titian, sekaligus saja buluh berkenaan hangus terbakar. Memang sayu hati Pak Tua Mahat melihat Mak Tipin melambai-lambai tangan meminta dia dikeluarkan dari kepungan air panas mendidih itu. Tatkala ini, Pak Tua Mahat boleh meminta bantuan jelmaan Malim Karimun kalau setakat mahu mengalau lembaga tinggi yang kepalanya tersantak ke awan. Tentu lembaga tinggi itu akan mengalah sekiranya jelmaan Malim Karimun tercegat di situ. Tahu sangatlah lembaga tinggi itu. Memang jelmaan Malim Karimun itu adalah anaknya yang meranduk hutan belantara mencari dirinya yang hilang semasa memburu rusa putih. Malim Karimun satu-satunya yang diberi petua oleh lembaga tinggi itu mengenai asal-usulnya berburu rusa putih di tengah hutan semata-mata isterinya mengidam tengah mengandung sulung. Disebabkan terlalu banyak membunuh rusa dengan tombak saktinya, Malim Panjang terpaksa mematuhi kemahuan Puteri Tinggi setelah termasuk ke perangkapnya. Setelah Malim Panjang menjelma menjadi lembaga tinggi yang huduh dengan mukanya ke atas ubun-ubun, Puteri Tinggi memaksa dia menjadi gembala rusa-rusa di tengah hutan. Asal siapa saja yang berburu rusa di tengah hutan tidak meminta izin Puteri Tinggi, nescaya akan menangguh keroh badi puaka hutan. Sebab itulah Pak Tua Mahat banyak gunakan amalan Malim Karimun turun-temurun kalau berburu di hutan. Lembaga tinggi ataupun puaka hutan tidak akan mengganggu selagi dia tetap mengamalkan petua Malim Karimun. Asal saja puaka hutan menyedari Malim Karimun anak Malim Panjang yang hilang di hutan semasa memburu rusa putih. Selama itulah Pak Tua Mahat tidak akan diganggu. Tetapi semenjak mengikut Tok Haji, dia tidak mahu lagi mengamalkan petua Malim Karimun. Biarlah jemaah Malim Karimun ingatkan dia mengenai bahaya berburu di hutan kalau tinggalkan amalan tersebut. Tentu mudah lembaga tinggi mengganggunya sekiranya binatang hutan diburu dengan tidak meminta izin daripada puaka hutan. Biarlah puaka hutan mengancam, Pak Tua Mahat tidak mahu mengalah sekalipun dia menyedari anaknya Mak Tipin dilarikan ke atas batu yang jauh di tengah air yang mendidih panas. Dia tidak akan meminta pertolongan dari Malim Karimun dalam saat menghadapi cabaran getir demikian. Pak Tua Mahat perlu bersabar ketika melalui ujian yang menyayat perasaannya itu. Dalam masa Mak Tipin melambai-lambai tangan meminta dia menolongnya, Pak Tua Mahat memang nampak kelibat jelmaan Malim Karimun berlegar di udara seolah-olah menawarkan diri mahu membantunya. Tetapi Pak Tua Mahat tidak pedulikan Malim Karimun yang berlegar-legar di udara. Kalau dia meminta bantuan Malim Karimun, sama juga macam menyerahkan diri kepada lembaga tinggi yang mengancam anaknya. Sebab itu dia tidak mahu mematuhi perintah Malim Karimun. Tetapi kelibat jelmaan Malim Karimun itu mesti mematuhi permintaannya. Dia tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh kelibat jelmaan Malim Karimun hingga tunduk kepada kemahuan puaka hutan yang juga jenis syaitan, sememangnya musuh manusia yang nyata. Setiap kali jari Pak Tua Mahat menyiang daging ayam hutan di tengah dapur, dia makrifatkan memukul tubuh Malim Karimun dengan cemeti hingga birat memercik darah. Kelibat Malim Karimun itu menggeliat-liat akibat cemeti yang menyinggahi dadanya. Awak nak melawan aku nampaknya, Mahat. Gerutu Malim Karimun terkial-kial mahu mengelak sebatan cemeti di tangan Pak Tua Mahat. Tetapi Pak Tua Mahat tidak menyahut apa-apa. Jauh di dalam kalbunya, Pak Tua Mahat tidak lepas menyebut, Bismillahi wallahu ghalibun ali amri. Biarlah kelibat jemaah Malim Karimun itu mengutuknya. Pak Tua Mahat tetap bersabar dengan ketentuan Allah. Sekiranya ajal Mak Tipin sudah ditetapkan, tidak sesaat pun diundurkan dan tidak sesaat pun didahulukan, masakan dia boleh bertahan. Tetapi Pak Tua Mahat tidak mahu dia dikelirukan oleh syaitan jelmaan kelibat Malim Panjang yang menjadi puaka hutan dengan tubuhnya tinggi hingga kepalanya santak ke awan. Cukuplah, Mahat.
Gerutu Malim Kerimun tidak bertahan akibat tubuhnya disinggahi cemati berulang kali. Menggeletar dia menahan sebatan cemati hingga berbirat memucik darah itu. Pak Tua Mahat tetap mendiamkan diri penuh sabar. Biarlah apa yang dituturkan oleh kelibat jemaah Malim Kerimun yang meresapi emak mertuanya, Pak Tua Mahat tetap tidak menghiraukan. Zikirnya dimantapkan lagi, biar seluruh tubuhnya hancur di dalam zikir yang berterusan tidak putus sesaat pun. Semakin galak Malim Kerimun merasuk, semakin kalut emak mertua Pak Tua Mahat meracau melepaskan marah yang membakar di dada. Tetapi Pak Tua Mahat tahu yang mencerca dia di hadapannya bukan lagi emak mertuanya, sebaliknya kelibat jelmaan Malim Kerimun yang diancam oleh sebatan tali cemati. Sekiranya zikir yang bergema di sanubari bahari Pak Tua Mahat terputus, bermakna kelibat Malim Kerimun dapat menundukkan dia. Sebab itu Pak Tua Mahat terus bersabar dengan tidak berganjak memerhatikan Mak Tipin yang terasing jauh di atas batu yang dikelilingi air panas mendidih. Apabila daging ayam hutan digulai terjerang di atas tungku, Pak Tua Mahat semakin yakin kelibat Malim Kerimun tidak akan dapat mengalahkan dirinya. Ketika ini mak mertuanya juga bertambah letih hingga tersepuh duduk di kepala tangga dengan termengah-mengah. Tatkala emak mertuanya terduduk tidak bermaya di kepala tangga, kelibat Malim Kerimun juga tergolek di tanah dengan seluruh badannya berbirat-birat memercik darah akibat disebat dengan cemati. Tidak bertangguh, Pak Tua Mahat perintahkan kelibat Malim Kerimun itu meranduk air panas mendidih itu supaya membawa semula Mak Tipin ke sisinya. Dia percaya puaka hutan yang tercekat di tepi batu berkenaan cuma mengelirukan kaum keluarga Pak Tua Mahat hingga mereka semua melihat keadaan Mak Tipin terkejang laksana mayat. Di tengah gema zikirnya yang berterusan dengan tidak putus sesaat pun, Pak Tua Mahat perintahkan kelibat Malim Kerimun berhadapan dengan kelibat lembaga tinggi yang tercegat mengawal Mak Tipin di atas batu. Sebaik saja puaka hutan jelmaan Malim Panjang yang tercegat, bagaimana pula lembaga tinggi dengan kepala santak kawan itu menghidu bau Malim Kerimun. Tiba-tiba saja dia menggelengkan kepala. Air matanya jatuh menitik menyinggahi kepala Malim Kerimun. Dia menyedari Malim Kerimun memang anaknya yang ditinggalkan akibat berburu rusa putih ke hutan. Masakan dia mahu korbankan anaknya sendiri setelah Malim Kerimun sendiri sanggup meranduk air panas mendidih itu. Kalau Pak Tua Mahat meminta pertolongan kelibat Malim Kerimun, sudah tentu dia mesti mematuhi syarat yang ditetapkan oleh puaka hutan berkenaan. Tetapi Pak Tua Mahat tidak meminta pertolongan kelibat Malim Kerimun lagi. Dia tidak akan membuat ancak sediakan panggang ayam 7 dulang, hati ayam 7 piring dan pulut kuning, semata-mata tunduk pada kemahuan Malim Panjang yang disampaikan melalui perantaraan dengan Malim Kerimun. Memang Malim Kerimun pawang besar beratus-ratus tahun dahulu yang menjadi ikutan turun-temurun. Setelah diingatkan oleh Tok Haji mengenai Malim Kerimun tidak berkuasa apa-apa selepas dia mati, Pak Tua Mahat mula meninggalkan amalan berpawang di hutan itu. Semenjak itulah, beberapa kali Pak Tua Mahat diuji ketabahan hatinya oleh jelmaan kelibat Malim Kerimun itu, hinggalah Mak Tipin sendiri mengalami kejadian yang amat getir pada pagi Pak Tua Mahat berburu ayam hutan. Apabila Mak Tipin mengalami lagi kejadian terkejang tidak sedarkan diri setelah dia dewasa, memang Pak Tua Mahat cepat saja ingatkan peristiwa beberapa tahun lampau. Kalaulah tidak disabarkan oleh Tok Haji, memang dia gelabah juga. Sebab itulah saya sekadar ingatkan Bahadin supaya tidak bimbangkan apa-apa dengan keadaan ayahnya, Mak Tipin yang sedang terkejang itu.